Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semua penonton tingkatan 3, terima kasih kerana menonton, and also kalau belum subscribe, please subscribe, and also ajak kawan-kawan untuk mendapatkan manfaat daripada video-video matematik dan sains yang saya uploadkan dalam YouTube ini. Okey, kita dah masuk bab 5.1 ya. Okey, dalam buku ini mesti ada buku di hadapan awak ya. Muka surat 148 dah dibuat. 149 pun dah. Insya-Allah hari ini 149150 ya. Okey, don't forget to betulkan niat belajar lillahi taala, mudah-mudahan menjadi saham akhirat kita ya, dan kita manfaatkan ilmu untuk di dunia lagi insya-Allah. Okey, dalam muka surat 149 di sini ada eksperimen 5.1. 5.1 adalah untuk bertujuan untuk membanding dan membezakan antara tindak balas exothermic dengan tindak balas endothermic. So macam mana exothermic, macam mana endothermic. Pernyataan masalah, apakah persamaan dan perbezaan dalam tindak balas exothermic dan endothermic. Hipotesis. Okey, agakkan awal awak sebelum dibuktikan dengan eksperimen. Tindak balas exothermic ialah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. Kalau awak susah nak ingat, awak ingat exhaust. Awak tahu exhaust kereta kan? Lepas berjalan, exhaust kereta tu panas kan? So ingatlah, tindak balas exothermic ialah tindak balas kimia, itu kena ingatlah, di mana dibebaskan haba ke persekitaran. Itu saya kata exhaust tu panas kalau lepas berjalan. Okey, manakala tindak balas endothermic ialah tindak balas kimia juga, tapi menyerap haba dari persekitaran. So kalau dibebaskan haba, kita rasa panas ke sejuk? So bila exothermic, kita akan rasa panas benda tu. Tapi kalau di endothermic, kita pegang benda tu patutnya sejuk, sebab di endothermic dua, sama ada panas atau sejuk. Okey, next page. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasikan supaya dia beza-beza untuk kita bandingkan jenis bahan kimia yang kita gunakan. Kedua, yang bergerak balas, that means kita akan lihat mana yang panas, mana sejuk dengan melihat termometer, suhu, bacaan suhu akhir, dan kemudian dimalarkan mestilah sama. Bila malarkan tetap sama supaya kita boleh bandingkan, iaitu isi padu air ya. Okey, bahan yang kita perlukan adalah serbuk natrium hidrogen karbonat, satu. Kedua, natrium hidroksida, ini alkali lah, ingat tak? Hidroksida adalah alkali. Amonium klorida, okey, jenis garam. Hidrogen karbonat pun ada bahan kimia juga lah. Larutan natrium hidroksida 0.1 m dan asid hidroklorik 0.1 m. Okay, what you need is cawan polystyrene, polystyrena, thermometer, spatula dan silinder penyukat. Okay, first sukat dan tuangkan 50 ml air ke dalam cawan polystyrena dan biarkan air dalam cawan polystyrena selama 2 minit. Okay, kemudian catatkan bacaan suhu awal air dalam jadual yang disediakan ya. Saya jadual belah kanan muka surat 151. Suhu sebelum ni patutnya semuanya sama je kan. Okay, and I hope you do this experiment in school. This is quite simple experiment ni, tak bahaya. And I hope teacher bagi awak buat eksperimen ni supaya awak lebih ingat. Kalau awak buat, awak lebih ingat, dan awak dah faham konsep dia, teori dia, awak boleh faham tentang keseluruhan. Okey, kemudian catatkan bacaan suhu awal dalam jadual yang disediakan. Saya dah baca tadi. Masukkan 2 spatula natrium hidroksida ke dalam cawan polystyrena dan kacau campuran itu sehingga semua natrium hidroksida larut dalam air seperti yang tunjukkan dalam rajah 5.1. Okey, senang je, masuk kacau je. Catatkan suhu maksimum atau minimum yang tercapai dalam jadual. It can be panas, it can be sejuk. That's why maksimum dan minimum. Okey, ulang langkah tu nombor 1 hingga 5 untuk bahan kimia lain. You can use natrium hidroksida dengan amonium klorida. Okey, gantikan natrium hidroksida dengan amonium klorida. Sukat dan tuangkan 25 ml asid hidroklorik ke dalam cawan polystyrena. Biarkan asid di dalam cawan polystyrena selama 2 minit. Catatkan bacaan suhu awal asid dalam jadual yang disediakan. Kemudian
Sukat dan tuang 25 ml larutan natrium hidroksida ke dalam cawan polistirena dan kacau campuran itu seperti tunjukkan dalam rajah 5.2. Mula masukkan apa? Masukkan asid. Okey, yang 25 ml lagi masukkan alkali pula, natrium hidroksida. Okey, so sebagaimana rajah 5.2, catatkan suhu maksimum dan minimum tercapai dalam jadual. Ulang langkah 7 hingga 11 dengan gantikan pula larutan natrium hidroksida tadi dengan 2 spatula serbuk natrium hidrogen karbonat. Okey, jadual ni sebaik-baiknya awak isikan setelah buat eksperimen kat sekolah. Okey, dan kita lihat kesimpulan, adakah hipotesis eksperimen ini diterima. Okey, apakah kesimpulan eksperimen ini. So this one have to be done bila awak dah buat eksperimen ni. Okey, apakah definisi secara operasi bagi pembebasan haba dalam eksperimen ini. So secara operasi bukan definition biasa. Okey, B, penyerapan haba dalam eksperimen ini bebas dengan serap, ada dua yang berbeza. Dia minta definisi secara operasi tentang bahan yang digunakan itulah. Okey, so 2A, apakah yang berlaku apabila suhu bacaan suhu atau pada termometer menjadi maksimum atau minimum. That means telah sampai tahap tertinggi untuk tindak balas kimia. Okey, terangkan jawapan 2A. Yang tu you need to do eksperimen dan you can answer it easily, insya-Allah. Nombor 3, nyatakan kriteria yang digunakan dalam eksperimen ini untuk mengelaskan tindak balas sebagai exothermic ataupun endothermic. Tengok bacaan tu lah, bacaan suhu tu. Itu kriterianya. Okey, senaraikan tindak balas exothermic dalam eksperimen ini. So you've got to do eksperimen, boleh senaraikan. Senaraikan tindak balas endothermic dalam eksperimen ini, sama juga. You have to do the eksperimen baru boleh senaraikan. Okey, bagaimanakah kejituan pengukuran suhu maksimum atau minimum dapat ditingkatkan? That one you can refer form 1. Nak jitu macam mana? Jitu that means dia tepat. Salah satu ialah buat purata. Okey, so disebut terangkanlah jawapan anda soalan 6A ataupun ulang eksperimen tu Kemudian kita buat purata. Okey, page 152. Contoh tindak balas exothermic dan endothermic dalam kehidupan harian. Sebenarnya banyak sangat mengalami dalam kehidupan harian. Cuma kadang-kadang kita macam take it for granted, macam biasa je. Kita tak perasan yang itu adalah tindak balas exothermic ataupun endothermic. Tapi sains mengelas-ngelaskannya. Daripada situ dia boleh dibuat bahan-bahan baru untuk kita gunakan. Okey, so kita lihat pembakaran bunga api. Cuba agak exothermic ke endothermic. Bab ni senang sebenarnya. Kau pegang bunga api tu panas ke sejuk? Itu je. Tindak balas masa pembakaran tu. Bila pegang panas sejuk. Fotosintesis. Okey. Kemudian membuat kek. Kemudian respirasi. Okey, cuba cari jawapan sendiri. Okey, berdasarkan gambar foto 5.2 dia suruh contoh yang manakah merupakan tindak balas exothermic, contoh yang manakah merupakan tindak balas endothermic. So then you should get the answer. Maybe you can rujuk dalam buku rujukan atau maybe sometimes Google je nowadays. Okey, so kita lihat muka surat 153. Mereka bentuk bahan dengan menggunakan konsep tindak balas exothermic dan endothermic bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Bukannya masalah sangat, nak menyenangkan hidup je. Okay, so activity tu you can try yourself. Kemudian kita lihat muka surat 154. Dah praktis formative dah tindak balas 5.12 first definasi. Tindak balas kimia. Kalau endothermic apa, exothermic apa. Apa maksud termokimia? Termo is term, kimia adalah bahan kimia lah. So macam mana digabungkan, apa maksud dia? Okey, 3 juga interesting. Mengapakah suhu badan kita meningkat semasa melakukan aktiviti fizikal yang cergas? Sebab bila melakukan aktiviti fizikal cergas, kita perlukan lebih apa? Lebih tenaga. Bila perlukan lebih tenaga, what will happen? Respirasi sel akan lebih cepat. Bila cepat, so kita akan dapati diperlukan untuk pembakaran tenaga itu untuk oksidasi sel, untuk kita mendapat tenaga melakukan aktiviti tersebut. Okay, nombor 4A pun you can Google to find the answer. Contoh masalah global yang exothermic.
So dia suruh juga carikan idea untuk menyelesaikan masalah. This one you can work yourself. Rujuk mana-mana ya. Okey, 5A, nyatakan tindak balas yang paling baik bagi menghasilkan bahan untuk melegakan kekejangan otot. Terangkan jawapan anda. Kalau cari buku rujukan pun sometimes ada jawapan ya. Okey, so dia bagi rumusan tentang termokimia, kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku. So kalau haba dibebaskan persekitaran, is exothermic ya. Tindak balas exothermic, pembakaran kertas contohnya kan panas kan. Letupan bom panas, respirasi, pernafasan, peneutralan asid dan alkali boleh neutral je panas bekas tu tahu. So menyebabkan suhu meningkat. So saya rasa panas lah suhu meningkat. So dalam hasil tindak balas, kalau kita dapati exothermic pula, haba diserap pada persekitaran, orang rasa benda itu sejuk. So tindak balas endothermic, dia bagi contoh fotosintesis. Dia suruh pergi kalau berkelah di kawasan tepi air terjun ke, masuk pergi hiking, masuk hutan sebagainya. Hiking tu panas lah, tapi suasana tu adalah sejuk sebab fotosintesis oleh pokok. Lagi banyak pokok, lagi sejuk. Terutama kalau pergi tidur camping, malam sejuk gila, sejuk sangat ya. Sebab persekitaran awak tu. Membuat kek ya, kemudian pengekstrakan besi daripada biji timah, melarutkan garam amonium dalam air dan menyebabkan suhu tu menurun. So itu hasil tindak balas. Okay, you can try practice Unity 5. Banyak latihannya sampai 158 ya. So tengok dalam 158 ada pad panas, pad sejuk ya. Ini kadang-kadang masa awak demam ke, ataupun adik bila panas sangat, mak tak apa kat dahi ni ya, dia beli apa itu untuk menyejukkan badan dia, tarik haba masa demam panas kan. Okey, so kita lihat tema 3, tenaga dan kelestarian hidup. Page 159 ya. This is already bab 5 ya. Tapi tema 3. Okey, tenaga dan kelestarian hidup. Kita dapati sel solar digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Sel solar apa? Sel matahari ya. Okey, maksudnya sel tu mendapat tenaga daripada matahari. Apakah kepentingan penjanaan tenaga elektrik dengan menggunakan sumber tenaga solar di Malaysia? So dia tanya tentang penjanaan lah. Berdasarkan undang-undang di Malaysia, pemasangan alat pengesan asap di bangunan seperti hospital, hotel, pasaraya dan bangunan pejabat adalah wajib. That's why you can see dalam bilik hotel ada yang benda kat atas tu. Ada benda yang kecil tu. Kalau orang merokok dia akan berbunyi. Alat pengesan asap lazimnya mengandungi sedikit bahan radioaktif. That's why di depan moden kita banyak sangat radioaktif. Skrin pun radioaktif. Naik plane ke atas pun ada radioaktif. Kita akan belajar tentang tu dalam bab seterusnya nanti. Okey. So apakah kepentingan mengendalikan bahan radioaktif yang efektif dalam kehidupan harian? Nantilah kita tengok bab yang seterusnya. Kita ini tema 3. Okay, kita lihat elektrik ke kemagnetan. Kita dah belajar juga elektrik form 2. Sekolah rendah pun dah belajar. Okey, elektrik dan kemagnetan. Apakah sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu? You should know by now. Sekolah rendah dah belajar. Kalau tenaga boleh baharu, that means dia tahan selama-lamanya. Sepatutnya. Selagi tak kiamat, dia ada. Matahari boleh baharu kan? Sebab sentiasa ada. Okey, angin, apa lagi? Air, hidro, semua tu. Itu adalah boleh perbaharui. Tapi tak boleh baharu. Ni pakai dia habis. Contohnya petroleum, gas asli, arang batu, dan satu hari dia akan habis sebab kita korek-korek kita guna. Okey, so kita akan lihat dalam bab ni tentang transformer, injak naik, injak turun, fungsinya dan bagaimana kos penggunaan tenaga elektrik dihitung dan sebagainya lah. Kita lihat galeri sains dan muka surat 161. Menurut laporan agensi nuklear Malaysia, Malaysia perlu membina sebuah stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga nuklear pada tahun 2030. From now it's 7 years more. Stesen jana kuasa ini dapat menjanakan tenaga elektrik yang mencukupi untuk memenuhi keperluan tenaga elektrik negara kita. Adakah anda bersetuju atau membantah pembinaan stesen jana kuasa ini di Malaysia? Mengapa?
Okay, if you don't answer that, you can read up, baca, rujuk mana, then you can think about that, ya. Okay, kita banyak tentang matahari. Saya bagi clue. Kita guna yang tu. All year round, sepanjang tahun. Tak macam some countries. Masa sama banyak. Masa musim panas, masa musim bunga, musim luruh tak banyak sangat. Winter teruslah sikit sangat-sangat. Okay. Pada saya lah. Maybe can be discussed some more. Okay, kita lihat page 162. Penjanaan tenaga elektrik. So, apa jana? Perkataan dia jana. Imbuhan dia pen dengan an. Jana. Jana nak hasilkan, nak buat tenaga elektrik. So, kita dapati pelbagai sumber tenaga elektrik untuk menjanakan tenaga elektrik. So, banyak sumber tenaga. Sebab kita tahu apa dia prinsip keabadian tenaga. Bahasa form tu dah belajar pada halnya. Pertama, tenaga tak boleh dicipta. Hanya Allah yang boleh cipta, yang sediakan kat bumi ini tenaga. Tapi yang kalau sains daripada barat, dia cuma kata tenaga tak boleh cipta. Principle of conservation of energy. Energy cannot be created. Tenaga tak boleh dicipta. Energy cannot be destroyed. Tenaga tak boleh dimusnahkan. But it can change form. Tenaga boleh berubah bentuk. Itu prinsip keabadian tenaga. Dia kata tak boleh dicipta, tak boleh dimusnah, boleh berubah bentuk. Bagi orang Islam, kita tahulah siapa yang cipta tenaga tu. Untuk semua kehidupan kat dunia ni, manusia, haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Allah yang ciptakan tenaga bagi kita. Dan tak boleh musnahkan, tak akan musnah. Selagi tak kiamat, dah kiamat baru lain cerita. Dan cuma yang sekarang ni kita boleh gunakan tenaga yang Allah sediakan tu untuk berubah-ubah bentuk, ya. Okey, so contohnya kita makanan tenaga kimia, sebab dia simpan dalam tu. Kita makan, okey. Dia akan jadikan tenaga diri kita untuk berlari contohnya. Itu kinetik, tenaga kinetik. Bercakap, tenaga kinetik. Dan seterusnya lah. Tukar bentuk sahaja. Okey, so kita dapati dia tanya di sini, tahukah anda negara kita, saya patah balik, pelbagai sumber tenaga, banyak sangat ya, untuk menjanakan tenaga elektrik. So, tahukah anda negara kita, Allah bless us, Allah rahmati kita banyak sangat sumber tenaga. Malaysia merupakan sebuah negara yang sungguh berjaya menggunakan pelbagai sumber tenaga untuk menjana tenaga elektrik. So, bila kita hasilkan tenaga elektrik tu, yang kita gunakan, setiap rumah awak tu ada lampu, ada kipas, ada electric kettle, ada rice cooker, ada fridge, ada apa semua tu adalah menggunakan tenaga elektrik. Charge handphone pun guna tenaga elektrik. Ya? So, apakah sumber tenaga yang digunakan di Malaysia untuk menjana tenaga elektrik? We're going to learn in this chapter. Penjanaan tenaga elektrik menggunakan pelbagai sumber tenaga. Banyak sangat sumber Allah sediakan kat bumi ni. Kat Malaysia especially, sumber tenaga yang berbeza. Ini boleh dikelaskan kepada dua kumpulan utama. Sumber tenaga boleh baharu. Dah belajar sekolah rendah lagi. Tadi pun saya sebut. Iaitu yang boleh baharunya selagi tak kiamat tiada. Angin, air, matahari. Matahari nombor satunya. Dan sumber tenaga tidak boleh baharunya, dia akan habis. Ya, so kita dapati macam petroleum, gas asli, arang batu, in fact nuklear pun, tapi dia masih banyak sebab tak digunakan sangat. Tapi dia akan habislah one day kalau digunakan dengan banyak lah. Okey, so Rajas 6.1 dan 6.2 pula menunjukkan sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu yang digunakan dalam stesen jana kuasa di Malaysia. This is specifically, khususnya di Malaysia. Sumber tenaga boleh baharu maksudnya sumber tenaga yang boleh digantikan secara berterusan dan tidak akan habis. Saya sambung selagi tak kiamat. Okey, contohnya tenaga hidro. Air ada juga Malaysia. Unlike some countries, tak sama. Some countries macam Afrika ke mana ke, kering, tak ada air, merekah tasik dia, merekah tanah dia, botak pokok dia, kebuluran rakyat dia, nak lepas lah. Tambah-tambah di kawasan-kawasan gurun ya. Tenaga ombak, Malaysia kita keliling
Tengok peta Malaysia, keliling ada angin, ada air, so ada ombak lah. Tenaga solar, saya sebut dah tadi, sepanjang tahun kita ada cahaya matahari. Kalau kurang sikit pun masa hari hujan, hari mendung, tapi tak banyak. Tapi akhir zaman ni dah berubah sikit cuaca kita. Tenaga pasang surut pun daripada laut. Kejap-kejap air tinggi, kejap-kejap air rendah, kadang pergi berkelah pergi pantai. Kadang-kadang tengok pagi tadi air tu, pantai tu ada, dah petang dah tak ada. Itu pasang surut. Okey, disebabkan oleh apa? Graviti matahari dan bulan, terutama bulan yang dekat dengan kita. Dia tarik menyebabkan air tu tinggi atau rendah. Tenaga angin, saya dah mention, itu masa form 2 punya pelajaran saya sebut, tenaga angin adalah sebab kita tepi pantai ada angin. Sebab bila matahari tu panaskan bumi, udara panas di atas, so yang lebih sejuk dari laut pun datanglah, so jadi tenaga angin lah. Dan kita awak pun belajar dalam geo, ada angin monsun, angin apa semua tu ya. Okey, tenaga biojisim, that means selagi ada benda hidup, dia mati, dia mereput, biojisim lah. Ataupun kita memeram tapai ke apa-apa yang kita simpan untuk jadi biojisim. Tenaga geoterma daripada dalam bumi, geogravity, thermal haba. Geogravity, thermal haba. So contohnya awak pergi jumpa kolam air panas, sungai yang ada air panas, itu semua adalah geoterma. Kita khususkan kat Malaysia itulah sumber tenaga boleh baharu. Kemudian kita lihat sumber tenaga tidak boleh baharu. Okey, maksudnya tenaga yang tidak boleh diganti, tak akan habis digunakan. Sebab nak form it beribu-ribu tahun, nak guna kejap je habis. Okey, tenaga apa? Tidak boleh baharu, nuklear. Tapi macam tak usik sangatlah sekarang ni. Seluruh dunia tak dibenarkan sangat gunakan nuklear. Tapi negara-negara besar dia guna juga. Kita yang negara kecil-kecil tak bagi. Arang batu, gas asli petroleum. I've mentioned this many times. Okey, Malaysia ku kita lihat kini Malaysia merupakan negara yang pertama dalam sektor perindustrian biojisim di rantau Asia Tenggara. That means kita gunakan balik air kencing najis, tumbuhan-tumbuhan yang mereput tu untuk menghasilkan tenaga. Tapi air kencing najis tak banyak dekat negara kita guna yang tu tapi kita dapati hasil-hasil pertanian tu digunakan balik tak boleh mereput Tenggara. Sarawak dan Sabah merupakan dua buah negeri di Malaysia yang mempunyai kepelbagaian dan kuantiti sumber biojisim yang paling banyak. Tak dia banyak pertanian. Pelbagai jenis biojisim ini termasuklah biojisim kelapa sawit. So kelapa sawit minyak dia ambil. Dia ada kulit dia. Dia ada kulitnya, dia ada apa lagi? Dia ada kulit, dia akan ada tempurung dia. Okey. Kemudian pelepah dan sebagainya So kita dapati kelapa sawit, hutan, pokok getah, sampah sarap, sekam padi, jagung dan sebagainya. So selain penjanaan tenaga elektrik, biojisim juga digunakan untuk menghasilkan produk yang inovatif seperti bahan binaan bangunan yang baharu. Okay, look at stesen jana kuasa hybrid di Pulau Perhentian Kecil Terengganu. Digunakan angin solar dan angin yang kipas tu, kemudian solar yang berbaris bawah terbaring tu, dan diesel. Hybrid dicampur tiga-tiga. Okay, in page 163 kita dapati ini adalah stesen jana kuasa hidroelektrik Bakun di Sarawak. Digunakan air lah kalau hydro. Dia guna air, tengok tu dia buat empangan tinggi sangat nanti air tu turun, nanti kita akan lihat cara macam mana elektrik dihasilkan. Okey, kemudian kanan stesen jana kuasa Tuanku Jaafar di Negeri Sembilan. Ini adalah apa ni? Kau tengok ke asap ni macam arang batu, saya tak sure, nanti saya rujuk kemudian. Okey, stesen jana kuasa Sultan Azlan Shah di Manjung Perak. Ni sumber. Tadi ke atas juga tak gas asli, tapi hitam juga asap dia, gas asli yang Negeri Sembilan tu. Okey, kemudian kita lihat stesen jana kuasa Sultan Azlan Shah di Manjung Perak ni dia guna arang batu.
Okey, tapi tak nampak pula dia punya asap hitam ya. Ada air batu biasa asap hitam. Mungkin sekarang dah tapis dulu. Kemudian stesen jani kuasa Glugo di Pulau Pinang, dia guna diesel ya, daripada hasil petroleum. Okey, so kita tengok yang atas tadi gas asli pun yang belang-belang putih merah, yang bawah putih merah diesel ya. Kemudian belah kiri stesen jani kuasa Biogesim THH Bioenergy Sdn Berhad di Sabah. Ini adalah Biogesim ya. Okay, so proses penyalaan tenaga elektrik, I think I got to stop here first. Kita sambung pada kelas yang akan datang supaya tak adalah tergantung ya. Okay, so that's all for today. Bagi yang belum subscribe, please subscribe. Terima kasih kerana menonton. Please spread it round. Jaga solat. Okay, tak ada ibu-bapa, hormati guru-guru, orang tua dan saya yang lebih muda. So that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.